Bantuan Kemanusiaan Syria bersama dengan selebriti. Khususnya kita akan bersama dengan Abang Aflin Syauqi hari ini, insyaAllah. Tak boleh panggil abang lah, kena panggil Haji. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sebelah kanan, insyaAllah, Haji Aflin Syauqi. Assalamualaikum Tuan Haji. Okey, di sebelah kiri saya iaitu Ustaz Abdullah Hanif bin Hassan, pengarah misi bantuan kemanusiaan Syria di Jordan 2015 daripada Yayasan Kubra. Assalamualaikum. Selamat datang. Sihat-sihat? Alhamdulillah. Baik. Jadi Tuan Haji, Fazli dan juga ni, kita mulakan dulu dengan Ustaz Hanif sendiri. Apa yang sebenarnya daripada yang kita nak bawa misi kemanusiaan Syria daripada Yayasan Kubra? Apakah Yayasan Kubra ni? Baik, secara ringkasnya Yayasan Kubra ni adalah satu yayasan yang tubuhkan lama dah pada tahun 1991. Jadi secara asasnya Yayasan Kubra memfokuskan tentang aktiviti berkaitan kemanusiaan dan bantuan kemasyarakatan. Dan untuk kali ini sekali lagi kita akan ke Jordan untuk membantu pelarian Syria yang berada di sekitar Jordan. Adakah ini misi kali pertama? Ini misi kali kedua, dan Alhamdulillah kali ini kita disertai oleh Abang Aflin kita. Dan sebelum ni, kalau misi yang pertama di Jordan, kawasan kamp mana yang dah pun kita sebelum ni kita memberikan bantuan di kamp-kamp sekitar Mafraq, di beberapa kamp, dan juga di beberapa penempatan di Amman. Dia ada setengah kamp yang berdekatan dengan Irbil. Baik, saya nak tanya Tuan Haji lah. Saya rasa panggil abang juga boleh? Boleh. Baik, Abang Aflin, misi bantuan kali ini, dan saya rasa ni kali pertama abang ke sana atau? Ya, untuk ke Jordan ni kali pertama. Dan apa persepsi dan tanggapan sebelum pergi ni? Sebelum pergi ni pasal tu lah, ramai yang persoalan yang paling mudah adalah ramai orang confused tentang Syria. Kan orang kata Syria, bila cakap pasal Gaza, kita sebut pasal Palestin, orang clear betul kita kena bantu, kena. Tapi bila sebut Syria, orang macam apa masalah, apa isu dia, kan. Tapi yang sangat-sangat jelas adalah apa hasil daripada apa benda yang masalah. Kalau kita tak faham masalah pun, kan, hasilnya adalah lebih kurang 4 juta orang sekarang ini pelarian di kamp-kamp di luar Syria, dan ada juga dalam Syria pun ada, tapi di kamp-kamp di luaran 4 juta pelarian, kan, yang sekarang berada di Jordan, di Turki, di even di Lebanon, kan. Ramai pelarian di situ, dan kebanyakannya adalah kanak-kanak dan wanita, dan ada juga lelaki. Tapi dianya sekarang ni menjadi satu benda yang agak genting, kerana mereka berada di kawasan-kawasan ini dan bantuan sangat kurang yang sampai kepada mereka. Itu pada saya kena diberi highlight pada isu pelarian Syria, yang di mana kita perlu memberi bantuan kepada mereka. Dah berapa kali abang terlibat dengan misi sukarelawan ke Syria yang untuk membantu Syria? Untuk Syria ini untuk membantu Syria ini kali pertama, walaupun sepatutnya saya dah pergi 2 kali dah sebenarnya. Dan 1 kali telah diganti juga oleh saudara kita. Pasal memang kalau tidak kita terus masuk ke Syria lah untuk macam misi itu. Tapi walau bagaimanapun untuk misi dengan Kubra ni, kita pergi ke Jordan. Masa Jordan, Yayasan Kubra dah biasa dengan dia ada macam NGO di Jordan sendiri yang dia dah bekerjasama dan membantu. Yang menarik tentang apa yang Yayasan Kubra cerita kat saya adalah bukan saja di kamp-kamp di Mafraq tu semua, kan. Pelarian juga duduk di Amman sendiri. So diorang duduk di penempatan macam rumah-rumah yang disewa. So masalahnya juga adalah mereka tak ada hasil pencarian untuk membayar sewa-sewa rumah-rumah ni juga. Jadi adalah yang kecil-kecil setakat menjual barang antara sesama sendiri, tapi harga yang diorang kena bayar untuk penempatan diorang, walaupun penempatan dia sangat simple, Ustaz, sangat simple. Macam apa Ustaz cerita kat saya tu? Ada yang tinggal duduk kat store pun ada. Dan yang menyedihkannya penduduk Jordan sini ada yang mengambil kesempatan dengan impos
fee yang mahal ataupun sewa rental yang mahal. Itu sesuatu yang patut bantulah kan. Sepatutnya betul. Jadi tapi itulah macam mana-mana tempat pun, macam banjir kita pun, di mana ada kesusahan, di situ ada orang mengambil kesempatan. Betul. Kan macam saya pun masa time kita tengah bantu banjir ni, dalam meminta bantuan orang pula, tiba-tiba pula harga helikopter mahal, tiba-tiba pula harga macam ni pula tiba-tiba naik harga kan. So pada kita macam, walaupun kita dalam proses nak membantu, kita ingat semua orang nak membantu, tapi ada juga yang mengambil kesempatan. Saya ingat yang banjir itu harga lilin, sebatang lilin pun RM10 pun. Betul. Sampai ke tahap itu dia jual. Baik, Ustaz, bakal bentuk bantuan yang bakal diberikan di Jordan nanti dan matlamat sasaran. Okey, baik. Bentuk bantuan yang berdasarkan pengalaman kami sebelum ni, kami beri pertamanya makanan asasi. Makanan asasi yang sesuai penduduk setempat adalah macam tepung, minyak, garam dan semuanya, minyak zaitun terutamanya. Dan juga kita bagi heater, sakhana. Ya, sakhana. Mana orang sini. Lepas tu kita bagi selimut dan juga pakaian. Benda-benda itu diperlukan. Dan satu lagi yang penting yang saya sebut sini, kita beri cash juga. Sebenarnya yang disebut oleh Abang Aflin tadi, mereka tidak ada choice. Ramai mereka duduk di khemah-khemah, tapi setengah mereka duduk di penempatan. Ada yang duduk tempat yang agak secure di flat yang telah disediakan khusus. Ada yang mereka terpaksa atas inisiatif ni, mereka menyewa rumah-rumah mana memerlukan wang. Kerana mereka tidak ada sumber penempatan, ataupun yang agak menyedihkan lah, kebanyakan penempatan kami pergi ni biasanya warga lelaki tidak ada. Sebab antara mereka sama ada mereka keluar bekerja, ataupun mereka memang telah dipanggil pulang syahid, dan ataupun mereka kembali untuk membantu menguruskan keluarga di dalam Syria. Jadi yang duduk di penempatan ni ibu-ibu sama anak-anak yang dengan kekurangan duit kesempitan, dan tambah menyedihkan sekarang winter. Betul. Syita. Syita. Okey. Jadi bila kita cakap berkenaan dengan misi bantuan ke Syria ni, apa antara aktiviti bila kita pergi? Adakah kita terus pergi dengan hanya menyumbang, memberi sumbangan dan sebagainya? Okey, antara yang telah kami aturkan, kami insyaAllah first thing first, kami akan melawat kedutaan, just to make everything official. Kita tak nak ada isu undang-undang semua. So program kita ni memang endorse, dan kita dah hantar surat ke Wisma Putra seperti mana yang kita dah buat sebelum ni. Dan insyaAllah kita akan kita dah ada sasaran atau target untuk kita beri bantuan. Kemah-kemah telah kita pilih. Apakah bentuk bantuan kita nak bagi dekat kemah-kemah. Ada juga kita bagi makan asasi tu, dia panggil furut. So kita akan bagi dalam dengan nilai lebih kurang RM100 satu tu, untuk satu keluarga. Cukuplah untuk setakat ni, sebab akan ada NGO lagi akan datang. Soalnya kita menyumbang, so bagi duit. Dan kita pergi juga, sebelum ni ada juga yang kirimkan duit. Dia kata, boleh tak Ustaz, saya nak buat akikah lah. Kami kata, okey tak apalah, kita nak menolong. So kita tunaikan. So kita cari juga kambing, dan kita buat akikah, dan kita edarkan daging-daging tu kepada so at least yang ada something yang special sikit lah untuk dia. Baik, Abang Aflin berkenaan dengan sasaran yang bakal dikumpul nanti, apa strategi yang Abang akan gunakan untuk mengumpulkan semaksimum mungkin sebelum berangkat ke sekarang ni tengah isu banjir. Sekarang ni orang tengah hebat, semua pemikiran orang. Saya tahu masyarakat semua sekarang sedang berfikir pasal banjir. Dan yang saya pun sendiri setiap hari lebih kurang ada saja berita tentang banjir, dan kita menghantarkan barangan kepada timur. Tapi satu benda yang saya terkesan, saya dapat satu gambar, iaitu anak-anak yatim daripada Syria menghantar gambar yang memegang kad yang cakap dia mendoakan kita. Pada saya itu menunjukkan apa yang kita buat selama ni. Ramai orang cakap, kenapa kita nak bantu orang luar, kita sendiri pun susah. Saya cakap itulah sebabnya, yang anak-anak tu yang mendoakan kita. Kan mungkin kita tak tahu diorang banyak yang yatim apa benda semua, dan doa mereka semua Allahu Akbar kan. So jadi mungkin keadaan kita menjadi lebih baik mungkin kerana doa mereka. Kan jadi itu yang menyebabkan pada saya kena ada terus bantuan di antara kita membantu mereka, dan mereka akan bantu kita. Itu pasal dalam kepada saya masa saya pergi Gaza dulu, itu adalah kalau satu hari time kita susah ni, siapa nak bantu kita, saya tanya. Dan alhamdulillah itulah dapat
dekat Facebook saya, kawan-kawan daripada Gaza, Palestin doakan kita. Dan doa diorang ni memang orang kata makbul lah, pasal diorang ni dalam keadaan yang macam mana kan, dan juga anak-anak yatim di sana. Jadi pada saya, bukan kita mengharap balasan tu, bukan, tapi ini adalah bila kita menyedari besar mana Islam ni dan besar mana persahabatan kita dan persaudaraan kita. Bermakna bila masa kita susah orang bantu, bila masa orang susah kita bantu. Dan teruskan benda ni, kita berterusan supaya ianya menjadikan kita bertambah kuat lagi dalam Islam. Okey, jadi Fadil, saya nak tanya sikit soalan peribadi. Peribadi pagi-pagi ni boleh juga. Okey, ini peribadi ni, betul ni? Secara peribadi ni lah, apakah yang menggerakkan? Sebab saya follow juga abang punya aktiviti dan sebagainya kan. Baru balik daripada menolong di Pantai Timur. Jadi ni nak pergi ke Syria pula. Apa sebenarnya yang menggerakkan diri untuk turun ke dalam bidang sukarelawan ni untuk membantu, bukan saja dalam negara kita tapi di luar? Tak tahulah. Tak ada job kot. Tak tahulah. Saya rasa benda ni penting, dan saya rasa jika saya ada kesannya bila saya pergi Gaza dulu, dan bila saya pergi Gaza, saya rasa ramai orang mengambil tahu tentang apa yang dibuat hasil daripada perkongsian saya tentang apa yang saya pergi, dan mungkin orang dengar tu apa yang saya kongsikan. Jadi, dan dengan itu bila artis-artis lain yang pergi, mereka berkongsi, lebih kuat saya rasa impact dia dengan masyarakat. Dan orang kata, diorang ni apa yang diorang pergi, apa yang diorang nampak, apa yang hasil yang sedang berlaku di sana, mereka dapat impact ya. So pada saya, jika saya boleh membantu dengan berada di sana, dan saya sendiri boleh bercerita, pasal saya ni seorang pencerita. Bila saya tengok, senang saya nak cerita pasal benda macam Syria. Saya tak boleh cerita lagi pasal apa-apa. Saya tak tahu bagaimana keadaan. Awak sudah pergi, awak tahu macam mana keadaan dia. Jadi awak nak bercerita tentang tempat tu pun senang. Jadi pada saya kena pergi lawan untuk saksikan bagaimana keadaan dia, supaya kita dapat mendalami benda tu, dan senang kita nak berkongsi tentang sesuatu perkara tu dengan passion, dengan betul-betul yang kita tahu ini apa benda. Kalau setakat tengok gambar, kita boleh cerita, tapi kita tak tahu macam mana rasanya. Sebab bila dah tengok sendiri, dia akan rasa dengan hati. Jadi bila cakap dengan hati, sentuhannya pada hati juga. Sebab tu itulah berat mata memandang berat lagi bahu memikul. Jadi kita nak rasa berat tu, kita kena pikul sendiri. Itu sebab macam apa yang kita orang buat pun pada ketika ni adalah volunteer. Kita panggil siapa-siapa yang berminat nak volunteer bersama, supaya kita boleh datang bersama. Pasal pada saya, impact saya tu adalah bila kita pergi kan, bila kita pergi, impact dia mungkin mengubah seseorang tu. Pasal bila dia dah merasa apa yang berlaku, dia nampak, mata dia mungkin lebih buka pada apa yang dia harus buat, tanggungjawab dia pada diri dia, kepada rumah, itu menjadi lebih besar. Memberikan ciri hati. Baik Ustaz, bagaimana untuk menyertai kalau ada mereka yang berminat jadi sukarelawan dan sebagainya bersama-sama dengan Yayasan Kubra, khususnya dalam program yang bakal berjalan 7 Januari. Actually, siapa nak sertai boleh hubungi dengan kami, kepada berhubungi Ustaz Hamdi di talian 019 934 3374, 019 934 3374, ataupun saya sendiri Hanif 019 336 3566, 019 356 3566. Saya tertarik apa yang disebut oleh Abang Aflin tadi berkaitan tentang kita nak memahamkan masyarakat. Saya orang dia confused isu Syria ni, dan saya juga tertarik dengan hadis yang dibaca oleh Fadli tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman ataupun kurang iman ataupun tidak sempurna iman seorang tu sehinggalah dia mengasihi saudara dia macam mana seperti mana dia mengasihi diri dia sendiri. Jadi semua musibah yang berlaku ni kita kena tengok, saya rasa kita perlu tengok dalam satu konteks. Mereka yang ditimpa musibah, ujian mereka adalah untuk sabar dan tabah menghadapi musibah, kan? Tapi kita yang melihat ataupun tidak ditimpa musibah, bagaimana kita nak memaksimalkan al-hub kita tadi tu kepada orang lain. So di sinilah kita perlu sedar bahawa kita perlu push ourselves to the limit untuk membantu.
Bahkan saya katakan dengan setengah kawan saya, kita perlu susun balik financial kita untuk membantu. Kalau kita kata kita dah rancang untuk beli jam RM2,000, kita kena postpone. Duit itu sepatutnya kita guna untuk membantu. Dan siapa yang terlibat? Mereka banjir, betul. Dan mereka di Syria, dan mungkin ramai tidak sedar, mereka di Syria ni bahkan mungkin ada kata berganda-ganda lagi tu apa yang berlaku di Palestin, yang itu yang Abang Flynn kata ramai tidak sedar dan confused. Dan untuk itu juga sebenarnya Yayasan Kubra, kita dah bagi bantuan banjir sebenarnya. Tapi sebabkan kita dah komit dengan program ni, kita kena dahulukan, dan kami sedar dan cakna keperluan penduduk setempat. Dan insyaAllah kita akan melakukan misi bantuan pasca banjir selepas ni. Sebab kita melihat isu Pantai Timur khususnya di Kelantan tidak akan settle dalam sebulan ataupun 2 bulan. So perlukan pengembangan NGO yang amat sangat Pulih semula ni saya rasa dia akan memakan masa tak akan makan masa dalam sebulan 2, dia akan mengambil 6 bulan begitu. Dan bila sampai 6 bulan tu nak kena bersedia untuk the next banjir pula. Yang tu yang pada pendapat saya sebenarnya benda ni tidak akan menjadi lebih mudah, dan cuaca akan menjadi lebih teruk. Jadi persiapan untuk the next banjir pula kena awal. Jadi memerlukan bantuan daripada semua pihak. Betul. Dan saya bangga, saya pergi ke banyak center-center distribution. Saya pergi ke TUDM, saya pergi ke Muslim Care, semua tempat di Selangor saja ada banyak tempat. Dan malam-malam, tiap-tiap malam berkonvoi-konvoi datang pergi ke, dan di tempat pemunggahan barang apa benda, kita nampak orang India, orang Cina, orang Melayu semua kat satu tolong angkat barang, tolong itu. Pada saya rasa seronok walaupun daripada mungkin inilah dia macam semalam duduk orang dengan Ustaz Abdullah Harry, dia kata kalau kita tengok benda ni sebagai satu ujian, dia ujian untuk orang-orang di Pantai Timur, tetapi ujian untuk kita juga yang duduk di sini, yang tak kena macam bagaimana kita react tentang apa yang berlaku kepada sana. Dia uji, orang-orang Pantai Timur dia uji mungkin kerana dia orang tu kuat untuk menerima ujian tu. Jadi kita, kalau kita pula uji mungkin kita terbalik. Jadi ujian kita adalah macam mana kita nak menguatkan diri kita, menguatkan diri kita sebagai ummah, sebagai untuk membantu, dan mungkin kembali kepada penyatuan di antara satu sama lain, insyaAllah. Saya tadi kata Mak Aflin, ujian untuk kita antara lain ialah bila kita dalam kesenangan, kita ada duit dan sebagainya, adakah kita mampu kita nak bagi barang kita, barang yang terbaik, duit kita, ataupun kita setakat duduk tengok banjir dan sebagainya. Duduk tengok tak apa, jangan komen dekat Facebook kan. Itu masalah, itu paling uji kali. Baik, penonton sekalian, alhamdulillah, terima kasih kepada tetamu kita hari ini, iaitu Abang Aflin Shauki dan juga Ustaz Abdullah Hanif. Boleh saya bacakan sedikit boleh silakan. Okey, kita sebenarnya buka kepada apa-apa sumbangan, yang pertama kepada Syria, dan juga kepada bantuan banjir, dan juga kerja-kerja dakwah dan apa-apa saja kerja bantuan kemasyarakatan. Yayasan Kubra memang kita terlibat semua tu. So akaun kita adalah Tabung Pendidikan dan Kebajikan Yayasan Kubra. Tabung Pendidikan dan Kebajikan Yayasan Kubra 1402300100 di Bank Islam Malaysia. Sekali lagi saya bacakan, 14023001001286 di Bank Islam Malaysia. Baik. Penonton sekalian, kalau tak dapat ni akan boleh tengok ke Facebook kami. Assalamualaikum, insyaAllah kita akan paparkan di sana. Baik, penonton sekalian, kalau Mak Aflin Shauki yang sebut dengan Pelikat Pants pun boleh turun buat bakti pada masyarakat, apatah lagi anda ataupun kita semua. Jangan hanya berkain batik dan berkain pelikat, ayo kita turun insyaAllah. Okay, terima kasih kita ucapkan kepada Mak Aflin Shauki dan juga kepada Ustaz Abdullah Hanif, insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah selepas ni apa yang akan kita bincangkan? Bersama dengan Ustaz Taha selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.